Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Man Smart. Jadi pastikan anda telah tekan button subscribe dan juga loceng untuk notifikasi, dan jangan lupa juga untuk anda like dan juga share video ini. Dalam video ini, saya akan mengupas semua soalan di dalam kertas 2 Matematik SPM sama ada dari segi teknik menjawab maupun teknik pemakahan. Tapi sebelum itu, pastikan anda telah mendapatkan salinan soalan-soalan yang saya bincangkan hari ini melalui link yang saya sediakan di ruangan video description. Sebagaimana yang anda semua sedia maklum bahawa kertas 2 Matematik SPM mengandungi 16 soalan yang merangkumi bahagian A dan juga bahagian B. Jadi, dalam video ini saya akan mengupas semua soalan yang ada di dalam bahagian A dan juga bahagian B supaya anda lebih jelas tentang cara menjawab dan juga teknik pemakahan yang digunakan. Kita lihat soalan yang pertama ini. Lorikkan rantau di ruang jawapan yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan Y kurang dan termasuk X, Y tambah X kurang dan termasuk 8, dan Y lebih daripada 2. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan mengenal pasti membandingkan ketaksamaan yang diberi dalam ruang soalan dengan garis lurus yang disediakan di ruang jawapan. Bagi garisan Y kurang daripada X, kita perhatikan garisan tersebut disediakan, ada di ruang jawapan. Bagi garisan Y tambah X ataupun ketaksamaan Y tambah X kurang dan termasuk 8, garisan tersebut juga telah disediakan. Tetapi bagi garisan Y lebih daripada 2, kawasan tersebut ataupun garisan tersebut tidak disediakan. Jadi, perkara yang perlu kita lakukan dahulu adalah dengan membina garisan Y sama dengan 2 sebagaimana yang saya tunjukkan di garisan ini. Jadi, dengan garisan yang disediakan ataupun dengan garisan yang kita lukis, kita diperuntukkan satu markah. Kemudian, kita lihat kepada rantau-rantau yang sesuai dengan ketaksamaan dan juga garisan yang ada di dalam ruang jawapan. Bagi Y kurang dan termasuk X, kawasannya adalah di sebelah bawah garisan Y sama dengan X. Bagi ketaksamaan Y tambah X kurang dan termasuk 8, kawasan yang terlibat adalah di sebelah bawah garisan Y tambah X sama dengan 8. Bagi garisan Y lebih daripada 2, rantau yang terlibat adalah di sebelah atas garisan Y sama dengan 2. Jadi, rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan yang diberi dalam soalan adalah kawasan ini. So, dengan kawasan lorikan yang disediakan ataupun dengan lorikan sebagaimana yang ada dalam ruang jawapan, anda akan diberi 2 markah. Jadi, keseluruhan markah untuk soalan ini adalah 3. Bagi soalan yang kedua, soalan ini adalah daripada soalan persamaan linear serentak dalam 2 pemboleh ubah yang telah anda pelajari semasa di tingkatan 3. Kita lihat contoh soalan ini. Jumlah nilai jualan bagi 50 keping tiket yang dijual di suatu konsert ialah RM2080. Jika harga tiket bagi kelas A ialah RM35 dan kelas B ialah RM50, cari bilangan tiket kelas A dan B yang telah dijual. Jadi, dalam soalan ini, kita perlu meletakkan pemboleh ubah bagi setiap persoalan yang ditanya di dalam soalan ini. Jadi senang kerana dalam soalan ini dia telah mengelaskan tiket kelas A dan juga tiket kelas B. Jadi, apa yang perlu kita lakukan adalah membentuk 2 persamaan daripada situasi soalan. Situasi pertama iaitu jumlah nilai jualan bagi 50 keping tiket yang dijual dapat kita hasilkan persamaan yang pertama. Jadi sekiranya kita menganggap tiket kelas A sebagai pemboleh ubah A, bilangan tiket kelas B sebagai pemboleh ubah B, maka persamaan pertama yang boleh kita hasilkan ialah A tambah B sama dengan 50. Manakala ayat yang dibentuk daripada jika harga tiket bagi kelas A ialah RM35 dan tiket kelas B ialah 50, di sini kita boleh membentuk persamaan yang kedua, yang mana kita perlu kaitkan pula dengan jumlah harga yang dibayar ialah 2080. Maka persamaan yang boleh kita bentuk ialah
35A tambah 50B sama dengan 2080. Dalam persamaan linear serentak, kita boleh menyelesaikan menggunakan dua kaedah, sama ada kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Jadi, saya akan membincangkan bagaimana menyelesaikan persamaan ini menggunakan kaedah penghapusan. Jadi, daripada persamaan A tambah B sama dengan 50 dan juga 35A tambah 50B sama dengan 2080, kita akan menghapuskan salah satu sebutan, salah satu pun boleh ubah berdasarkan kesesuaian yang kita fikirkan perlu. Jadi, bila kita lihat persamaan yang pertama, apabila kita nak masukkan A, kita perlu mendarabkan persamaan yang pertama ini dengan nilai 35. Maka kita akan dapat satu sebutan ataupun satu persamaan yang baru, iaitu 35A tambah 35B sama dengan 1750. Apa yang boleh kita buat di dalam kaedah penghapusan adalah sebutan A ini akan kita masukkan melalui proses sama ada tolak ataupun tambah. Jadi kalau kita lihat kedua-dua sebutan 35A di atas dan juga 35A yang di bawah ni, keduanya bernilai positif. Jadi kita akan masukkan dengan operasi tolak. Jadi hasil yang boleh kita dapat adalah 35A tolak 35A adalah kosong. Manakala 50B tolak 35B hasilnya adalah 15B dan 2080 tolak 1750 hasilnya adalah 330. Kemudian kita ringkaskan lagi persamaan ni, 15B sama dengan 330, maka B sama dengan 22. Untuk mendapatkan nilai A, gantikan nilai B yang kita telah peroleh tadi ke dalam persamaan A tambah B sama dengan 50. Nilai B sama dengan 22 ni kita gantikan, maka persamaan kita adalah A tambah 22 sama dengan 50. Maka A sama dengan 28. Kita lihat peruntukan markah bagi soalan ini. Dalam soalan kebat, persamaan linear serentak, pembentukan persamaan daripada situasi soalan kita akan memperoleh satu markah. Manakala markah yang kedua adalah kepada proses penukaran persamaan yang baru melalui pendaraban dengan 35 tu. Jadi kita akan dapat markah yang kedua pada 35A tambah 35B sama dengan 1750. Kemudian markah yang ketiga adalah kepada operasi tolak ataupun hasil operasi tolak yang kita lakukan daripada persamaan pertama dengan persamaan yang kedua, iaitu pada 15B sama dengan 330. Manakala markah yang keempat adalah pada jawapan yang kita peroleh, iaitu B sama dengan 22, dan markah yang kelima adalah pada jawapan A sama dengan 28. Jadi 5 markah untuk soalan persamaan linear serentak. Okey, kita lihat soalan yang seterusnya, iaitu soalan ketiga. Soalan ini adalah daripada topik persamaan kuadratik yang anda semua telah pelajari semasa di tingkatan 4. Okey, saya bacakan dulu soalan ini. Rajah 3 di bawah menunjukkan sekeping cardboard yang berbentuk segi 4 tepat, sekeping gambar dengan keluasan 96 cm persegi ditampal di tengah-tengah cardboard itu. Soalannya ialah cari nilai X. Baik. Bagi penyelesaian soalan ini, kita perlu membuat sedikit analisis dengan mengaitkan keluasan nilai X yang diberi sama ada gambar ataupun cardboard berkenaan. Kalau kita lihat, cardboard tu berukuran panjang 20 dan lebar 16, tetapi gambarnya ukurannya tidaklah 20 dan juga 16. Sekarang kita asingkan gambar daripada cardboard itu. Lebar ataupun panjang gambar ialah 20 tolak 2x, manakala lebar gambar ialah 16 tolak 2x, yang mana panjang dan lebar ni kalau kita darabkan adalah bersamaan dengan 96. Jadi maklumat-maklumat ini yang akan kita keluarkan, kita membentuk persamaan kuadratik. Baik, berdasarkan situasi yang telah kita bincangkan tadi dan sedikit analisis yang kita lakukan tadi berkenaan dengan gambar dan juga cardboard, persamaan yang boleh kita bentuk ialah panjang 20 tolak 2x darab dengan lebar 16 tolak 2x sama dengan 96. Jadi bentukan persamaan ini akan menghasilkan satu markah. Kemudian kita perlu buat beberapa langkah pengiraan untuk mendapatkan bentuk am, yang mana hasil darab 20 tolak 2x dengan 16 tolak 2x kita kembangkan akan mendapat 320 tolak 32x tolak 40x
tambah 4x kuasa 2 sama dengan 96, dan kita ringkaskan lagi persamaan kita ini sehingga menjadi x kuasa 2 tolak 18x tambah 56 sama dengan 0, dan ini akan diberikan 1 markah. Bentuk arm ini akan diberikan 1 markah. Kemudian daripada bentuk arm yang telah kita peroleh ini, lakukan sedikit proses pemfaktoran, dan hasil kita adalah x tolak 14 dan juga dalam kurungan x tolak 4 sama dengan 0. Pemfaktoran ini akan diberi 1 markah. Kemudian daripada pemfaktoran ini, dua jawapan kita akan terima, iaitu x sama dengan 14 dan x sama dengan 4. Walau bagaimanapun, satu jawapan kebiasaannya dalam soalan hebat dalam bentuk kuadratik ini tidak akan diterima. Kebiasaannya adalah jawapan dalam bentuk negatif. Tetapi dalam situasi ini, kedua-duanya adalah positif. Walau bagaimanapun, satu jawapan tetap kita akan kena tolak, iaitu x sama dengan 14. Kerana x sama dengan 14 akan menghasilkan panjang dan juga lebar yang negatif. Jadi satu jawapan yang kita terima hanyalah x sama dengan 4. So, satu markah untuk nilai x sama dengan 4. Maka keseluruhan markah bagi soalan ini ataupun soalan persamaan kuadratik ialah 4 markah. Okey, kita teruskan dengan soalan yang keempat. Soalan ini adalah soalan daripada topik garis dan satah dalam 3 dimensi yang telah anda pelajari semasa di tingkatan 4. Baik, soalannya ialah rajah 5 menunjukkan sebuah cuboid. X ialah satu titik pada QR. Okey, lihat gambar rajah ni. Diberi panjang TX sama dengan 20 cm. Soalan A, namakan sudut di antara garis TX dengan satah QRVU. Dan B, kira sudut di antara garis TX dengan satah QRVU. Kebiasaannya soalan ini dua aspek dia boleh tanya, iaitu sudut di antara garis dengan satah dan sudut di antara satah dengan satah. Nampaknya dalam soalan ini kehendak soalan adalah tentang garis di antara sudut di antara garis dengan satah. Baik, kita lihat bagaimana kita nak mengenal pasti sudut yang terlibat. Kebiasaannya kaedah yang digunakan adalah kaedah yang mana kita perlu bulat dan juga pangkah kepada garis dan juga satah yang terlibat. Kita lihat garis dan juga satah yang terlibat, iaitu garis TX dan juga garis ataupun satah QXRVU. Asalnya adalah QRVU, tetapi disebabkan X itu terletak juga di atas satah QRVU, jadi saya masukkan juga di dalam rujukan, abjad rujukan di dalam QRVU, iaitu QXRVU. Jadi TX kita akan bulatkan, manakala QXRVU kita akan pangkah pada abjad-abjad yang berkenaan. So, untuk TX kita bulatkan pada X dan juga pada T. Manakala untuk QXRVU ke-55 abjad ni kita akan pangkahkan. Jadi melalui proses ini kita akan mengenal pasti dan kita akan letakkan abjad-abjad yang berkenaan kepada 3 tempat kosong ini. Bagi ruang kosong yang di tengah-tengah, kita akan letakkan abjad yang kita bulat dan yang kita pangkah. So, di tengah-tengah tu adalah abjad X. Manakala di sebelah kiri, kita akan letakkan abjad yang hanya bulat semata-mata, iaitu abjad T. Manakala di sebelah kanan, kita akan letak abjad yang hanya pangkah semata-mata. Jadi kita lihat pangkah ada 4 lagi yang perlu kita pertimbangkan. Jadi yang perlu kita beri perhatian adalah abjad ataupun pangkah yang paling hampir dengan yang kita bulat tadi. So, yang paling hampir adalah nilai U. So, nilai ataupun abjad yang kita cari untuk sudut ini ialah TXU. Jadi bagi soalan A, jawapan kita adalah sudut TXU. So, 1 markah untuk jawapan ini. Seterusnya untuk nilai B, kita perlu menilai, kita perlu mencari apakah nilai sudut TXU berkenaan. So, bila kita keluarkan segitiga yang berkenaan dengan TXU, sudut yang kita nak cari adalah pada X2 dan juga nilai yang ada adalah sisi bertentangan TU 14 dan juga hipotenus 20. Berdasarkan fungsi-fungsi trigonometri yang telah kita pelajari, iaitu sin, cos dan juga tangent, yang kita nak gunakan di dalam soalan ini ialah sin. So, sin sudut TXU sama dengan 14/20
maka sebelum tu satu markah kita peruntukkan kepada operasi fungsi sin TXU sama dengan 14/20 dan jawapan kita sudut TXU sama dengan 44.43 darjah, kita akan dapat lagi satu markah. Jadi keseluruhan soalan ini ialah 3 markah. Untuk soalan yang kelima, soalan ini adalah daripada topik penaklukan matematik yang juga anda pelajari semasa di tingkatan 4. Menariknya tentang topik ini ataupun menariknya tentang soalan ini adalah jalan kerja melalui pengeraan adalah tidak banyak. Maka perhatian yang perlu anda beri penekanan adalah berkenaan dengan pembinaan ayat dan juga perkataan-perkataan yang akan anda gunakan. Baik, kita lihat soalan ini. Nyatakan 2 implikasi bagi kenyataan berikut. Y sama dengan X tambah 1 jika dan hanya jika X sama dengan Y tolak 1. Jadi dalam soalan ini kita ada inti jadian dan juga akibat. Jadi kedua-dua perkara ini kita akan pecahkan kepada implikasi dengan menggunakan istilah penggunaan ayat jika dan maka. Jadi apa yang kita lihat di sini, dua ayat yang perlu kita highlightkan, iaitu Y sama dengan X tambah 1 dan yang kedua X sama dengan Y tolak 1. Jadi daripada sini kita boleh membentuk implikasi yang pertama, iaitu jika Y sama dengan X tambah 1 maka X sama dengan Y tolak 1. Yang kedua, kita terbalikkan saja. Jika X sama dengan Y tolak 1 maka Y sama dengan X tambah 1. Jadi kedua-dua implikasi ini akan diberi 1 markah bagi setiap satu implikasi. Okey, kita lihat soalan seterusnya, iaitu soalan B. Soalan B adalah daripada subtopik yang berkenaan dengan hujah yang mengandungi premis 1, premis 2 dan juga kesimpulan. Okey, kita lihat keseluruhan soalan ini. Jika P adalah nombor genap, maka P boleh dibahagikan dengan 2. Premis yang kedua, 52 ialah nombor genap. Maka kesimpulan yang boleh kita buat ialah 52 boleh dibahagikan dengan 2. Jadi ini juga akan diberikan 1 markah. Baik, seterusnya soalan C. Bina satu kesimpulan umum secara aruhan bagi urutan nombor 1, 4, 7, 10 yang mengikut pola berikut. Jadi kita akan membuat kesimpulan berdasarkan operasi yang di sebelah kanan sama dengan, di mana 0, 1, 2 dan 3 nilai-nilai yang berubah itu kita akan gantikan dengan 1 yang boleh ubah, iaitu persamaan yang boleh kita bentuk ialah 1 tambah 3n, di mana n sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi 1 tambah 3n 1 markah, di mana n sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya lagi 1 markah. Jadi keseluruhan soalan penaklukan matematik memperuntukkan 5 markah. Baik, kita teruskan dengan soalan yang ke-6. Soalan yang ke-6 adalah soalan garis lurus yang juga anda belajar semasa di tingkatan 4. Baik, saya bacakan dulu soalan ini. Dalam rajah 6, O ialah titik asalan. Garis lurus KL adalah selari dengan garis lurus MN. Persamaan garis lurus KL ialah Y tolak 2X sama dengan 4. Titik K dan M berada di atas paksi Y. Cari A persamaan garis lurus MN, B cari pintasan X bagi garis lurus MN. Baik, kita lihat jawapan bagi soalan ini. Kebiasaannya soalan ini dia akan menguji berkenaan dengan persamaan garis lurus, nilai kecerunan, nilai pintasan, garis selari dan juga pintasan X. Okay? Jadi persamaan garis lurus MN adalah satu persamaan yang condong, yang mana dia akan dibina berdasarkan Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita lihat nilai M kita tak boleh cari daripada persamaan ataupun garis MN. Jadi kita terpaksa menggunakan garis pada KL, di mana garisan KL telah diberikan persamaan, iaitu Y tolak 2X sama dengan 4. Jadi daripada Y tolak 2X sama dengan 4, kita olah dia menjadi Y sama dengan 2X tambah 4. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahawa dua garisan selari kecerunan adalah sama. Maka sekiranya kecerunan garisan KL adalah 2, maka garisan MN juga kecerunannya adalah 2.
Jadi dengan nilai keseluruhan 2 yang telah kita dapatkan ini, anda akan diperuntukkan satu markah. Seterusnya, daripada Y sama dengan MX tambah C, proses berikutnya adalah untuk mencari nilai C. Untuk mencari nilai C, kita perlu memilih satu titik yang berada di atas garisan MN. Jadi kita hanya ada satu titik, iaitu titik N 57. Titik 57 ini kita akan gantikan ke dalam Y sama dengan MX tambah C, yang mana nilai X ialah 5 dan juga nilai Y ialah 7. Untuk kita gantikan ke dalam Y sama dengan MX tambah C. Jadi apabila kita gantikan, nilai Y ialah 7 sama dengan nilai N ialah 2 darab 5 tambah C. Proses bergantian ini, anda akan diperuntukkan satu markah. Dan nilai C ialah negatif 3. Berdasarkan N yang telah kita terima, iaitu Y, dan juga nilai C yang telah kita dapat, iaitu negatif 3, persamaan yang dikehendaki oleh soalan ini ialah Y sama dengan 2X tolak 3, dan ini juga akan diberikan satu markah. Baik, bagi soalan B, pintasan X bagi garis lurus MN. Dalam gambar rajah, MN adalah sebagaimana tempat yang telah dibulatkan itu, di mana pada kedudukan itu nilai Y ialah 0. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah persamaan MN yang kita dapat pada soalan A tadi, iaitu Y sama dengan 2X tolak 3, kita samakan ataupun kita gantikan Y tersebut dengan 0. Dan proses ini akan mendapat satu markah. Proses kita menggantikan Y sama dengan 0, kita akan dapat satu markah. Dan kita permudahkan nilai X ataupun nilai pintasan X ialah 3/2. Dan ini juga satu markah diperuntukkan. Jadi 5 markah diperuntukkan untuk soalan garis lurus. Bagi soalan 7, soalan ini adalah soalan daripada topik bulatan yang mana anda telah pelajari semasa di tingkatan 2 lagi. Baik, soalannya, rajah menunjukkan sebuah segi 4 ABCD. Titik D dan B ialah pusat bagi sukuan bulatan DEG dan sektor BHF dengan jejari 7 cm dan 14 cm masing-masing. Diberi bahawa AE sama dengan 8 cm dan CG sama dengan 12 cm. Dengan menggunakan pi sama dengan 22/7, hitung A, perimeter dalam sentimeter, kawasan yang berlorik, manakala B, luas dalam sentimeter persegi, kawasan berlorik. Baik, bagi soalan ini, anda diperuntukkan 6 markah, yang mana 3 markah dekat A dan 3 markah lagi dekat B. Dan ada rumus yang akan kita gunakan dalam kedua-dua soalan A dan juga B ini. Jadi peruntukan untuk soalan ini adalah bagi A 3 markah, 1 markah kepada penggunaan rumus. Markah yang kedua adalah kepada operasi di antara beberapa nilai yang kita peroleh ataupun beberapa rumus yang kita gunakan, manakala C adalah jawapan yang kita terima yang terakhir. Baik, kita lihat yang A. Perimeter dalam cm, kawasan berlorik. Jadi sebagaimana yang anda maklum, perimeter adalah ukur keliling bagi sesuatu kawasan, sebagaimana yang saya tandakan dengan yang warna merah tu. Jadi kawasan saya tandakan dengan warna merah tu, kita akan kira dia punya ukur keliling menggunakan rumus 2πj. Baik. Jadi berdasarkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna merah tu, kawasan berlorik adalah AE tambah EG tambah GC tambah CB tambah BH tambah HF dan juga tambah FA. Jadi ada beberapa kawasan yang perlu kita kira menggunakan rumus 2πj dan ada beberapa bahagian sisi yang hanya boleh kita ambil daripada gambar rajah ataupun daripada maklumat soalan. Jadi yang pertama yang kita nak kira adalah EG, yang mana dia ialah satu lengkung daripada sukuan bulatan. Jadi nilai EG adalah melalui pengiraan 90/360 darab 2 kali 22/7 darab 7. Jadi di sini kita akan dapat 11. Okey. Seterusnya adalah HF. HF juga adalah satu lengkung datang daripada pusat B, iaitu 70 darjah di situ. Maka pengiraan HF ialah 72/360 darab dengan 2 kali 22/7 kali 14. HF sama dengan 17.6. So, untuk perimeter
keseluruhan rajah yang berlorek ialah 8 tambah 11 tambah 12 tambah 15 tambah 14 tambah 17.6 tambah 5. Dan hasilnya adalah 82.6. Jadi kita lihat di manakah peruntukan markah untuk jalan kerja yang begini. Baik. Satu markah diberi kepada penggunaan rumus sama ada pengiraan EG ataupun HF. Salah satu kita akan bagi satu markah. Markah kedua adalah pada operasi penambahan beberapa lengkuk dan juga panjang daripada gambar rajah ataupun kawasan berlorek. Manakala jawapan yang 82.6 kita akan bagi satu markah. Jadi 3 markah untuk soalan A, iaitu perimeter dalam cm kawasan berlorek. Seterusnya kita lihat pula soalan B, iaitu luas dalam sentimeter persegi kawasan berlorek. Luas pula. Jadi rumus yang kita akan gunakan adalah rumus pi j kuasa 2. Baik, kawasan yang berlorek sebagaimana yang kita maklumkan dalam A tadi adalah kawasan yang saya tandakan dengan warna merah ini. Baik, asalnya adalah daripada sebuah segi empat. Kita nak mendapatkan luas kawasan berlorek, kawasan segi empat ini kita akan tolakkan dengan satu-satu yang tidak berlorek. Jadi luas kawasan yang berlorek adalah, luas kawasan segi empat adalah 19 kali 15. Okey, iaitu 285. Jadi daripada keseluruhan segi empat ini kita akan tolak dengan sektor DEG, kawasan yang tidak berlorek itu. Di atas tu kita akan tolak. Jadi kawasan yang tidak berlorek itu rumus pengiraannya adalah 90/360 darab dengan 20/7 darab 7 kuasa 2. Jadi di situ hasilnya adalah 38.5. Baik. Seterusnya kita akan tolak juga dengan sisi ataupun dengan sektor BHF. Kawasan BHF tu adalah kawasan yang di sebelah bawah tu, sektor di sebelah bawah yang sudut 72 darjah tu. Jadi berdasarkan rumus 72/360 darab 20/7 darab 14 kuasa 2, hasilnya adalah 123.2. Jadi luas kawasan berlorek ialah 285 tolak 38.5 tolak 123.2. Jadi hasil luas kawasan yang berlorek adalah 123.3. Kenaan dengan markah yang diperuntukkan bagi jalan kerja ini ialah satu markah kita akan berikan kepada rumus, penggunaan rumus sama ada DEG ataupun BHF. Salah satu kita akan bagi satu markah. Kemudian operasi tolak daripada segi empat, tolak kedua-dua sektor tu kita akan bagi satu markah, dan hasil akhir pengiraan kita ataupun jawapan akhir pengiraan kita adalah 123.3, satu markah. Jadi soalan B 3 markah dan keseluruhan soalan ini A dan juga B 6 markah diperuntukkan. Baik, kita teruskan dengan soalan yang ke-8. Okey, soalan yang ke-8 adalah soalan daripada topik kecerunan dan luas di bawah graf yang mana anda belajar semasa di sukatan tingkatan 5. Okey, dua bentuk graf yang boleh ditanya dalam soalan ini, iaitu soalan dalam bentuk graf jarak masa dan soalan dalam bentuk graf laju masa. Baik, kita lihat contoh ini ataupun soalan ini yang berkenaan dengan graf laju masa. Rajah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan satu zarah dalam tempoh 70 saat. Soalan A, hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat zarah itu untuk tempoh 12 saat yang pertama. Manakala soalan B, hitung nilai T jika jarak yang dilalui oleh zarah itu dalam tempoh 58 saat terakhir ialah 1032 meter. Okay, soalan ini memerlukan 5 markah dan kita lihat bagaimanakah jawapan bagi soalan ini dan bagaimanakah peruntukan markah yang diberikan kepada jawapan. Baik. Yang pertama, soalan A. Hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat darah itu untuk tempoh 12 saat yang pertama. Baik, sebagaimana yang anda maklum, kadar perubahan laju ialah pecutan ataupun nyah pecutan, yang mana kadar perubahan laju ini sama ada pecutan ataupun nyah pecutan ini kita ukur berdasarkan kecerunan. Baik, dalam gambar rajah yang diberikan, kecerunan adalah kawasan yang saya tandakan dengan yang berwarna merah itu.
rumus kecurunan boleh kita guna sama ada rumus yang kita guna dalam topik garis lurus ataupun kita balik kepada asas bagi kecurunan, iaitu jarak menegak bahagi dengan jarak melintang. Berdasarkan gambar rajah ini, jarak menegak ialah 24, manakala jarak melintang ialah 12. Jadi 24 per 12. Okey, satu markah untuk dalam kerja 24 per 12 dan 2. Jawapannya adalah 2 meter per saat. Satu markah. Baik. Untuk soalan B, hitung nilai T jika jarak yang dilalui oleh zarah itu dalam tempoh 58 saat yang terakhir ialah 1032. Sekiranya kadar perubahan laju kita ukur menggunakan kecerunan luas dalam graf laju masa, kita akan menggunakan jarak dalam graf laju masa kita akan ukur berdasarkan luas. Jadi luas bagi 58 saat yang terakhir adalah tempat yang ditandakan dengan warna merah itu. Jadi bentuk ataupun kawasan bagi 58 saat yang terakhir diwakili oleh satu bentuk trapezium. Okey, rumus bagi trapezium, rumus bagi ruas trapezium sekadar ulang kaji, iaitu 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari A tambah B, biasa kita labelkan, dan darabkan dengan C. Jadi untuk nilai sisi di bawah adalah 58, manakala sisi di atas tu ialah T tolak 12. Ini akan menjadi nilai A dan juga nilai B, manakala tinggi trapezium berkenaan adalah 24. Yang ini akan menjadi nilai C. Baik. So, rumus trapezium 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari. Yang bawah 58, yang mana yang atas, sisi atas ialah T tolak 12. Okey, darabkan dengan 24. Jadi di sini satu markah penggunaan rumus bagi trapezium telah kita gunakan. Kemudian hasil bagi rumus ini kita akan samakan dengan 1032. So ini lagi satu markah. Jadi kita ringkaskan persamaan ini. Berdasarkan pengiraan ini, 46 tambah T sama dengan 2 kali 1032 per 4. 46 tambah T itu daripada operasi di dalam kurungan tu. Kemudian T sama dengan 2 kali 1032 bahagi 84 tu hasilnya adalah 86. So T sama dengan 86 tolak 46. Maka nilai T ialah 40 ataupun 40 saat. Satu markah di situ. Suka saya tekankan di sini, dalam konteks permarkahan, unit adalah satu perkara yang terpulang sama ada letak ataupun tidak disertakan di dalam jawapan. Baik, kita teruskan dengan soalan yang ke-9. Okay, soalan yang ke-9 adalah soalan pejal geometri yang mana telah kita pelajari semasa di tingkatan 3, di sukatan tingkatan 3. Baik, soalan dia. Rajah menunjukkan binaan yang akan menghiasi landscape sebuah taman. Struktur asas binaan tersebut adalah berbentuk cuboid. Tapak ABCD merupakan sebuah sifat sama dengan sisi 3 meter dan tinggi cuboid tersebut ialah 12 meter. Sekiranya sebahagian daripada binaan tersebut yang berbentuk piramid dikeluarkan. Hitung kedalaman bentuk piramid yang telah dikeluarkan itu dari permukaan EFGH hingga bucu I. Diberi isi padu yang tinggal ialah 93 meter padu. Baik, kebiasaannya soalan pepejal geometri melibatkan dua bentuk. Kiralah kombinasi di antara kon dengan hemisfera, sfera dengan cuboid dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini dua bentuk yang terlibat adalah cuboid dan juga piramid. Okey, sebagaimana dimaklumkan dalam soalan, luas tapak ataupun sisi tapak adalah berbentuk segi empat sama dengan sisi 3 meter, manakala tinggi cuboid berkenaan adalah 12 meter. Jadi untuk itu isi padu cuboid ialah 3 kali 3 kali 12. Satu markah untuk penggunaan rumus cuboid yang mana hasilnya adalah 108. Seterusnya, bentuk yang kedua adalah bentuk piramid. Okey, sebagaimana yang telah kita maklum bahawa bentuk piramid rumusnya adalah 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Walaupun kedudukan piramid itu terbalik, kita masih perlu mengaplikasi rumus berkenaan. Jadi rumus bagi isi padu piramid berkenaan adalah 1/3
kali 3 kali 3 kali T. Okey. Di sini satu markah akan diperuntukkan. Kemudian kedua-dua bentuk berkenaan akan ada operasi yang terlibat, iaitu operasi tolak 108 tolak 1/3 kali 3 kali 3 kali T, yang mana di sini hasil ataupun isi padu yang tinggal adalah 93 meter padu. Baik, untuk ini satu markah diberikan kepada operasi ini. Kemudian kita ringkaskan lagi persamaan tu menjadi T sama dengan 5. Jadi satu markah untuk nilai T sama dengan 5. Maka keseluruhan markah yang diperuntukkan untuk jawapan ini adalah 4 markah. Soalan yang ke-10 adalah soalan metrik. Okey, soalan metrik adalah soalan yang baru lagi kita belajar dalam sukatan tingkatan 5. Jadi mungkin pengetahuan ini masih lagi fresh. Baik, kita lihat soalan ini. Soalan 10A. Cari metrik songsang bagi metrik 2, 3, 6, 5. Manakala soalan B, soalan berbentuk kebat. Okey, kebiasaannya soalan berbentuk kebat dalam metrik dia mirip dengan soalan persamaan linear serentak dalam 2 pun boleh ubah. Walau bagaimanapun, kaedah yang kita bincangkan dalam kaedah penghapusan tadi dan juga kaedah penggantian tidak dibenarkan dalam konteks soalan ini. Baik, soalan B. Sebuah kedai buku menjual 2 jenis pen, iaitu pen P dan pen Q. 2 kotak pen P dan 3 kotak pen Q berharga RM14, manakala 6 kotak pen P dan 5 kotak pen Q berharga RM30. Dengan menggunakan kaedah metrik, cari harga dalam RM setiap kotak pen itu. Peruntukan markah adalah 6, di mana dekat soalan A 2 markah, pada soalan B 4 markah. Baik, kita lihat soalan penyelesaian bagi soalan ini. Pertama, diminta kita cari metrik songsang bagi 2, 3, 6 dan 5. Baik, sebagaimana yang anda maklum, rumus bagi mencari metrik songsang adalah 1 per AD tolak BC darab dengan elemen-elemen metrik yang kita ubah sikit kedudukannya, iaitu D, negatif B, negatif C, A. Baik, daripada metrik 2, 3, 6, 5, unsur yang pertama yang perlu kita buat adalah pecahan tu 1 per 2 darab 5 tolak 3 darab 6. Manakala bahagian yang kedua adalah elemen-elemen yang kita ubah sikit kedudukan dia daripada 2, 3, 6, 5 menjadi 5, negatif 3, negatif 6, 2. Baik, proses ni satu markah telah diberikan kepada anda. Seterusnya, kita ringkaskan lagi operasi metrik ni. Jadi negatif 1/8, 5, negatif 3, negatif 6, 2. Di sini kita dah boleh dapat dah markah yang kedua. Ataupun teringkaskan lagi, kita darabkan negatif 1/8 tu dengan unsur-unsur dalam kurungan tu. Kita akan dapat negatif 5/8, 3/8, 3/4, negatif 1/4. Jadi salah satu tu kita akan dapat satu markah. Okey, bagi soalan B, yang mana berkenaan dengan pen P dan juga pen Q tadi, langkahnya lebih kurang sama dengan penyelesaian persamaan linear serentak di peringkat awalnya, tapi kita tidak dibenarkan menggunakan kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Jadi daripada konteks ayat 2 kotak pen P dan 3 kotak pen Q berharga RM14, kita boleh bentukkan satu persamaan, iaitu 2P tambah 3Q sama dengan 14. Dan daripada konteks 6 kotak P dan 5 kotak pen Q berharga RM30, itu kita akan bentuk persamaan yang kedua, iaitu 6P tambah 5Q sama dengan 30. Baik, masih belum kita dapat peruntukan apa-apa markah sebab kaedah pemberian markah bagi soalan metrik dan juga persamaan linear serentak agak berbeza. Baik, daripada sini kita akan bentuk satukan persamaan metrik, iaitu 2, 3, 6, 5 darabkan dengan metrik PQ sama dengan metrik 14, 30. Jadi di sini baru kita akan diberi markah yang pertama bagi soalan B, iaitu penukaran kepada persamaan metrik. Kemudian untuk mendapatkan nilai PQ, operasinya adalah metrik songsang 2, 3, 6, 5 itu akan kita darabkan dengan 14, 30. Okey. Jadi ini adalah metrik songsang sebagaimana sama sebutannya dengan soalan A tadi kita darabkan dengan 14, 30. Jadi di sini anda kena hati-hati dengan penukaran nilai-nilai dan juga
nilai-nilai negatif yang ada di dalam rumus supaya dia tidak memberi kesan kepada jawapan akhir anda. Jadi untuk ini, langkah ini anda akan dapat 1 markah dan kita ringkaskan lagi. PQ sama dengan negatif 1/8 darab negatif 20 negatif 24. PQ sama dengan 2/5 dengan 3. Baik, jawapan ini perlu kita ringkaskan lagi perlu kita asingkan lagi kepada dua jawapan yang berbeza, bukan dalam bentuk detik, iaitu P sama dengan 2.5 ataupun RM2.50, manakala Q adalah RM3. Jadi 1 markah untuk P dan 1 markah untuk Q. So 4 markah untuk B dan juga 2 markah untuk A, maka keseluruhan bagi soalan metrik adalah 6 markah. Kita teruskan dengan soalan yang ke-11, iaitu soalan terakhir bagi bahagian A, itu soalan kebarangkalian. Soalan kebarangkalian yang telah kita pelajari dalam tingkatan 5 dan ada juga soalan kebarangkalian yang telah dipelajari semasa di tingkatan 4. Baik, tapi penekanan yang diberi dalam soalan kertas 2 ni adalah soalan kebarangkalian yang kita pelajari semasa di tingkatan 5. Baik, ini soalan dia. Rajah menunjukkan 10 kad yang berlabel di dalam 2 kotak. 2 kotak. Satu kotak ada kad berlabel B, 5, E dan H. Manakala kotak yang kedua kita labelkan dengan R, 7, A, 9, N, G. Jadi dia bercampur. Ada nombor dan juga ada huruf. Sekeping kad dipilih secara rawak daripada setiap kotak itu. Mungkin diambil daripada kotak B, 5, A, H dulu. Kemudian diambil daripada kotak R7, A9, N dan juga G. Soalan A, senaraikan ruang sampel. Kalau soalan B, cari kebarangkalian bahawa yang pertama, kedua-dua kad dilabel dengan nombor. Yang kedua, sekeping kad dilabel dengan nombor dan sekeping lagi dilabelkan dengan huruf. Baik, kita lihat soalan yang pertama. Okey, ruang sampel bagi peristiwa ataupun eksperimen ini ialah BR, B7, BA, B9, BN, BG, 5R, 57, 5A, 59, 5N, 5G, ER, E7, EA, E9, EN, EG, HR, H7, HA, H9, HN dan HG. Jadi jumlah sampel ini ada 24 dan kita akan dibutuhkan 2 markah untuk senarai ini. Baik, soalan B yang pertama, cari kebarangkalian bahawa kedua-dua kad dilabel dengan nombor. Jadi berdasarkan sampel yang kita peroleh di soalan A, kebarangkalian ataupun hasil bagi kedua-dua kad dilabelkan dengan nombor ialah 57 dan juga 59. 57 dan juga 59. Jadi kita ada 2. Okey, kita ada 2 kesudahan. Maka kebarangkalian untuk mendapatkan kedua-dua label dengan nombor ialah 2/24. 1 markah dekat senarai yang kita keluarkan. Kalau 1 markah lagi adalah pada nilai kebarangkalian. Baik, untuk soalan B yang kedua, cari kebarangkalian bahawa sekeping kad dilabel dengan nombor dan sekeping lagi dilabelkan dengan huruf. Jadi soalan ini dia akan merujuk kepada sampel yang kita peroleh pada A, sampel yang sama. Okey, daripada sampel itu sekeping dilabel dengan nombor dan sekeping dilabel dengan huruf adalah kita mulakan dengan B7, B9, 5R, 5A, 5N, 5G, E7, E9, H7, H9. Itu senarai dia. Dan di sini kita lihat dia punya bilangan kesudahan adalah 10. Maka kebarangkalian untuk mendapatkan sekeping kad dilabel dengan nombor dan sekeping kad dilabel dengan huruf ialah 10/24. 1 markah dekat senarai kesudahan tadi dan 1 markah lagi adalah pada nilai eksperimen ini, iaitu 10/24.